Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 5. Kami ingin membentangkan hasil dapatan temu bual yang bertajuk Celaruan Kebimbangan. Pada 13 Disember yang lalu, kumpulan kami telah menemubual salah seorang pesakit yang menghidap kecelaruan kebimbangan. Individu yang telah kami temubual tersebut ialah Cik Aina Afrina binti Muhammad Razi. Beliau merupakan seorang graduat ijazah sarjana muda kaunseling dengan kepujian dan baru saja menamatkan pengajiannya pada tahun 2022 di Universiti Azlan Shah, USAS. Beliau baru berumur 25 tahun dan berasal daripada Kuala Lumpur, serta beliau merupakan seorang anak sulung daripada 3 orang adik-beradik dan kesemuanya adalah perempuan. Saya bagi sedikit definisi berkenaan dengan kecelaruan kebimbangan. Kita tahu kecelaruan kebimbangan ini merupakan satu masalah kesihatan mental yang mana ia mampu mempengaruhi seseorang sehingga dapat mengganggu aktiviti harian. Seseorang yang mengalami kecelaruan ini biasanya akan mengalami kerisauan yang teruk sehingga membawa kepada kehidupan yang tidak normal lah. Dalam penggunaan klinikal, mereka mempunyai makna yang berbeza. Kebimbangan ditaktifkan sebagai keadaan emosi yang tidak stabil, yang puncanya tidak dikenal pasti atau dianggap yang tidak dapat dikawal serta tak dapat dielakkan. Manakala ketakutan pula ialah satu tindak balas emosi atau fisiologi kepada ancaman luaran. Antara jenis-jenis kecelaruan kebimbangan ini ialah fobia, panik, OCD, obsessive compulsive disorder, kecelaruan kesahan sosial dan yang terakhir sifat bisu terpilih. Individu yang mengalami kebimbangan sekali sekala dianggap normal dalam kehidupan seharian. Namun, jika individu yang mengalami kecelaruan kebimbangan ini selalunya mempunyai kebimbangan dan takutan yang melampau serta berlebih-lebihan dan tidak akan mengganggu aktiviti seharian. Bahkan ia boleh berlaku tanpa sebab yang kukuh. Saya Nur Izzati binti Zulkarnain, nombor metrik 278815 akan meneruskan pembentangan ini dengan isu kesihatan. Baiklah, isu kesihatan yang dialami oleh responden kami ialah kecelaruan kebimbangan atau lebih dikenali sebagai anxiety. Jadi, sebelum responden didiagnos oleh pakar psikiatri mengalami kecelaruan kebimbangan, beliau telah mengalami beberapa simptom kemurungan, antaranya ialah stres yang berlebihan, terlampau sensitif dan cepat marah. Dan ketiga-tiga simptom ini berlaku semasa beliau berusia 18 tahun dan semasa beliau masih belajar di tingkatan 6. Jadi, selepas beliau menamatkan pengajian di tingkatan 6, beliau terus mendapatkan rawatan dengan pakar psikiatri sebab beliau merasakan dirinya tidak normal. Dan sehingga ke hari ini, beliau masih lagi mendapatkan rawatan oleh pakar psikiatri. Berdasarkan temubual yang telah kami jalankan, faktor utama klien kami boleh menghidap kecelaruan kebimbangan adalah disebabkan oleh trauma zaman kanak-kanak yang pernah beliau alami sebelum ini. Beliau pernah dibuli secara mental oleh rakan-rakannya sewaktu di sekolah rendah, di mana beliau telah disisihkan oleh rakan-rakan beliau. Beliau merupakan individu yang amat mementingkan hubungan dengan rakan dan tak mahu kehilangan rakan. Disebabkan oleh itu, beliau cepat merasa overthinking apabila melihat reaksi muka rakan-rakannya yang berubah ketika mereka mensisihkannya. Beliau juga senang merasa bersalah dan mudah mengungkapkan kata maaf walaupun kesalahan yang timbul itu bukanlah berpunca daripadanya. Disebabkan itu, beliau mula mengalami keresahan yang melampau dan sering berfikir secara berlebihan apabila disisihkan oleh rakan-rakannya. Seterusnya, simptom kecelaruan kebimbangan yang dialami oleh klien kami adalah yang pertama, perasaan berdebar. Apabila klien kami ditimpa kecelaruan kebimbangan ini, beliau akan merasa perasaan yang berdebar yang agak melampau. Sebagai contoh, beliau akan merasa berdebar jika ahli keluarga beliau belum pulang ke rumah mengikut nyataannya. Beliau akan menjadi overthinking bahawa ahli keluarga beliau terlibat dengan kejadian-kejadian yang buruk seperti kemalangan atau sebagainya. Dan kedua, beliau juga turut mengalami tubuh badan yang berpeluh. Tubuh badan yang berpeluh ini boleh dilihat apabila beliau berkongsikan bahawa anggota tubuh badan yang sering beliau berpeluh dengan banyak adalah telapak tangan dan bahagian muka. Peluh yang keluar daripada tubuh badan beliau juga tak dapat beliau kawal dan disebabkan oleh itu beliau akan sering merasa rimas dan tidak selesa. Yang ketiga adalah jantung berdegup laju.
Apabila beliau ditimpa kecelaruan kebimbangan ini ataupun perasaan keresahan yang melampau, beliau akan mengalami kesukaran untuk bernafas. Dan disebabkan oleh kesukaran untuk bernafas itu, beliau akan menjadi sukar untuk bertenang. Dan apabila kesukaran bernafas itu ditimpa oleh beliau dengan sering, keresahan beliau akan menjadi lebih teruk lagi. Dan yang terakhir adalah gastrik. Beliau juga akan turut mengalami gastrik apabila diserang kecelaruan kebimbangan ini. Dan ini juga terbukti mengikut daripada Longhurst pada tahun 2020, individu yang mengalami keresahan selalunya akan lebih sensitif terhadap kesakitan seperti gastrik dan simptom gastroesophageal reflux disease atau yang dikenali sebagai GERD, iaitu kepedihan ulu hati dan kesakitan di bahagian atas perut. Itu sahaja daripada saya serah kepada penentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhafni binti Abdul Nasir, nombor matrik 281202. Seterusnya, saya akan mentangkan tentang kesan kepada kecelaruan kebimbangan yang dialami oleh responden. Seperti yang kita dapat lihat dalam slide ini, ada 3 kesan yang dialami oleh responden, iaitu kesan kepada diri responden, kesan kepada keluarga dan juga kesan dalam pembelajaran. Kesan yang pertama iaitu kesan pada diri responden itu sendiri. Daripada penyakit yang dialami oleh responden telah pun menjauhkan diri daripada orang sekeliling dan juga mendiamkan diri kerana dia tidak mahu ibu bapanya terasa hati sebab anaknya mempunyai penyakit seperti ini. Kemudian beliau juga tidak tahu macam mana nak kendalikan perasaan kecelaruan kebimbangan ini sebab dia takut perkara tersebut mengganggu kefungsian dirinya. Beliau juga ada menyatakan di mana beliau sangat paranoid dengan persekitaran pada awal-awal waktu beliau mengetahui tentang penyakit yang dihadapi dalam dirinya itu. Okey, kesan kepada diri yang kedua adalah hilang keyakinan diri, di mana beliau pernah tidak berhubung dengan rakan-rakan selama tempoh 3 bulan kerana hilang keyakinan diri ini merupakan kesan yang paling teruk yang pernah beliau hadapi sepanjang masalah kecelaruan kebimbangan ini terdapat dalam diri beliau. Yang kedua adalah kesan pada keluarga. Keluarga responden, beliau menyatakan yang hubungan kekeluargaan semakin hari semakin renggang kerana keluarga beliau tidak mempunyai sebarang pengetahuan tentang penyakit yang dihadapi olehnya. Kemudian keluarga beliau sendiri tidak memahami apa yang sedang responden hadapi, di mana responden menghadapi kecelaruan kebimbangan. Ahli keluarga ni tak memberi sokongan kepada responden supaya kuatkan semangat dan sebagainya. Kesan yang terakhir ataupun kesan yang ketiga adalah kesan dalam pembelajaran ataupun pelajaran responden. Berdasarkan pengalaman responden ada menyatakan setiap semester beliau akan menghadapi perasaan kebimbangan yang sangat teruk disebabkan oleh perasaan takut dan risau yang melampau kerana beliau ni sering overthinking ataupun terlalu berfikir adakah beliau mampu menghabiskan semester dengan baik ataupun tidak. Dan beliau juga sering berfikir adakah dia boleh memberikan yang terbaik kepada kedua ibu bapanya dengan keputusan yang cemerlang, akademik yang meningkat dan sebagainya. Jadi kesan dalam pelajaran amat memberi impak yang negatif disebabkan oleh kebimbangan, kecelaruan yang dihadapi oleh responden tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Zahira Husna binti Ahmad, nombor matrik 277618. Saya akan menerangkan mengenai rawatan ataupun kaedah yang telah dijalani oleh responden. Yang pertama ialah mendapatkan rawatan daripada pakar psikiatri iaitu di Hospital Kuala Lumpur, HKL. Responden telah mendapatkan rawatan daripada pakar psikiatri ini sehingga sekarang lah, iaitu sudah menjangkau 5 tahun. Dia akan berjumpa dengan pakar tersebut sebulan sekali pada awalnya. Namun setelah beberapa tahun, temu janji tersebut dilakukan sebanyak 3 bulan sekali.
Okey, ini kerana janji temu yang dijalankan itu bergantung kepada tahap gangguan kebimbangan yang dialaminya. Dia berkongsi dalam temu janji tersebut, maka akan adakan sesi terapi di mana responden akan diterangkan bagaimana untuk nak kawal emosi, langkah yang perlu dilakukan sekiranya responden diserang gangguan kebimbangan tersebut. Yang kedua ialah pengambilan ubat-ubatan. Bila kita berjumpa dengan pakar psikiatri, mestilah dia akan bagi deskripsi ubat pada pesakit. Selama tempoh 5 tahun sehingga sekarang, responden telah mengambil ubat-ubatan yang telah disyorkan oleh pakar berkenaan. Itu ubat yang diambilnya ialah untuk kemurungan dan anti kerasahan yang berfungsi untuk menenangkan pesakit yang mengalami keresahan serta memudahkan responden untuk tidur. Okey, yang seterusnya ialah mengamalkan teknik pernafasan yang betul. Menurut responden, beliau akan lakukan teknik pernafasan ketika beliau sedang mengalami keseluruhan kebimbangan. Beliau menyatakan teknik pernafasan yang baik dan betul adalah penting bagi seseorang yang mempunyai keseluruhan kebimbangan supaya mereka dapat tenangkan diri mereka lah. Akhir sekali, berkomunikasi dengan rakan. Responden akan luangkan masa bersama dengan rakan-rakannya, iaitu dengan melakukan pelbagai aktiviti seperti keluar bersiar, ke taman ke ataupun tempat yang menarik. Dengan itu, responden tidak akan rasa sunyi, sekaligus dia takkan fikir sesuatu yang buruk bakal terjadi. Tambahan pula, responden juga dia berkongsi kepada rakannya bahawa dia merupakan pengidap gangguan kebimbangan, dan sejak pada itulah rakan-rakannya mula memahaminya dan akan bantunya ketika dia diserang keseluruhan kebimbangan secara tiba-tiba. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nada Asila binti Noazizi, bernombor metrik 281277. Jadinya kami memilih dua teori, iaitu teori tingkah laku dan teori psikoanalisis klasik untuk dikaitkan dengan kes yang telah kami pilih, iaitu keseluruhan kebimbangan. Okey, bagi teori tingkah laku, teori ini menjadi pilihan sebabnya teori ini mempunyai langkah-langkah yang bersesuaian dengan kajian kes kami, iaitu keseluruhan kebimbangan. Terdapat 3 teknik dan teori tingkah laku yang boleh digunakan oleh seorang kaunselor profesional ketika sedang berhadapan dengan klien menghadapi keseluruhan kebimbangan. Okey, salah satu teknik dinamakan sebagai teknik desensitasi sistematik. Okey, teknik ini mempunyai 3 langkah, di mana langkah yang pertama, klien akan diajar dengan relaksasi. Seterusnya, langkah kedua dipanggil sebagai anxiety hierarchies, iaitu menilai dan meneroka peristiwa yang menyebabkan kebimbangan tersebut dan disusun mengikut tahapnya. Bagi langkah yang ketiga pula, iaitu teknik ini dipanggil sebagai desensitization, di mana langkah ini berlaku dengan klien dikehendaki berimajinasi dan membangkitkan situasi yang menjadi kebimbangan dalam keadaan tenang. Okey, bagi langkah seterusnya untuk teori tingkah laku dipanggil sebagai imaginer flooding. Teknik ini bukan dilakukan secara beransur-ansur. Klien akan didedahkan dengan imej mental yang berkaitan dengan kerisauan atau kebimbangan tersebut sehinggalah rasa cemas akan berkurangan sedikit demi sedikit. Okey, untuk teknik terakhir bagi teori tingkah laku ini pula dipanggil sebagai latihan relaksasi. Latihan ini adalah digunakan untuk menenangkan otak dan mental seorang klien. Okey, seterusnya teori psikoanalisis klasik. Teori ini menjadi pilihan kami sebabnya teori ini mempunyai berkaitan atau padanan yang kuat dengan teori kebimbangan, di mana ia juga merupakan teori yang dipelopori oleh Sigmund Freud. Okey, dalam teori psikoanalisis klasik ini terdapat beberapa mekanisme pertahanan dalam menghadapi kebimbangan. Antaranya ialah represi, regresi dan juga isolasi. Okey, represi ini merupakan pelepasan tanpa sengaja sesuatu dari kesedaran. Regresi pula merupakan satu mekanisme pertahanan diri ketika individu kembali di masa awal kehidupannya yang lebih tenang dan bebas dari segala tekanan dan kebimbangan yang dihadapinya pada saat ini. Okey, akhir sekali iaitu isolasi. Isolasi ini merupakan cara kita untuk menghindari sesuatu perasaan yang tidak dapat diterima dengan cara melepaskan mereka daripada peristiwa yang seharusnya mereka terikat, mengekspresikannya serta bereaksi terhadap suatu peristiwa tanpa beremosi. Oleh itu, secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa melalui temubal yang dijalankan bersama responden, kami telah mendapat banyak input berkenaan dengan ketelaran kebimbangan yang dialami oleh beliau. Segala input yang diberikan kepada kami berkenaan dengan ketelaran ini
sangat berguna kepada bakal-bakal kaunselor seperti kami kerana maklumat tersebut mampu dijadikan sebagai panduan kepada kami jika kami ingin mengendalikan sesi pada masa akan datang. Hal ini kerana responden memberitahu kami bahawa beliau pernah berjumpa kaunselor berkali-kali semasa beliau sedang belajar kerana beliau ingin mendapat maklum balaslah daripada kaunselor berkenaan dengan kecelaruan yang dialami oleh beliau. Antara input yang dapat kami kongsikan daripada temu bual yang kami jalankan ialah responden kami akan mengalami simptom kecelaruan kebimbangan, iaitu beliau akan berpeluh, jantungnya menjadi laju, beliau akan merasa risau dan ketakutan yang sangat teruk terhadap sesuatu perkara. Selain itu, menurut responden juga, penjagaan kesihatan yang baik adalah sangat penting untuk melahirkan pemikiran yang baik. Hal ini kerana beliau terlalu overthinking, terlalu berfikir pada zaman kanak-kanak sehingga kebimbangan tersebut berlanjutan sehingga beliau dewasa. Selain itu, terdapat juga cabaran yang kami lalui sepanjang kami menyiapkan tugasan ini. Pada mulanya kami mendapat arahan untuk menyiapkan tugasan ini, kami agak keliru untuk memilih seorang kaunselor yang pernah mengendalikan sesi dengan klien yang mempunyai kecelaruan kebimbangan atau penghidap sendiri. Namun selepas Puan memberitahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan tugasan ini, kami dapatlah menyiapkan dan mencari seorang penghidap kecelaruan kebimbangan ini sendiri. Kami telah mencari beberapa orang untuk ditemu bual, namun ada juga yang menolak disebabkan mereka sibuk, mungkin disebabkan oleh privasi mereka, dan mereka sukarlah untuk menceritakan berkenaan dengan penyakit yang mereka alami. Namun kami akhirnya berjaya menemu bual seorang penghidap sendiri kecelaruan kebimbangan untuk ditemu bual, iaitu Cik Aina. Selepas mendapat persetujuan daripada beliau, dan kami telah bersepakat dan berbincang untuk mengadakan temu bual melalui atas talian disebabkan beliau kini berada di Kuala Lumpur. Akhir sekali, kami dapat belajar banyak perkara, iaitu tidak pernah mengalah dan tidak pernah berputus asa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dan itu, kami juga dapat banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman yang baharu tentang penyakit kecelaruan kebimbangan ini, serta belajar bahawa kita tidak perlu menyisihkan individu yang mengalami kecelaruan ini. Hal ini kerana mereka juga manusia yang memerlukan sokongan daripada kita semua. Oleh yang demikian, penyakit kecelaruan kebimbangan ini perlulah dipandang serius oleh semua pihak dan sangat penting untuk kesejahteraan kesihatan yang baik. Walaupun seseorang itu mengalami kecelaruan kebimbangan, namun masih ada rawatan dan sokongan untuk merawat mereka. Kita haruslah peka mengenai cara untuk menangani kecelaruan kebimbangan ini agar dapat diaplikasikan kepada diri kita sendiri ataupun orang sekeliling yang menghadapinya. Jika kecelaruan kebimbangan ini tidak dirawat dengan segera, masalah ini boleh berlanjutan hingga dapat menurunkan kualiti hidup seseorang dan membuatkan pesakit sendiri dan mengalami keresahan sepanjang masa. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.